Bayangkan Iran, rejim yang bersumpah untuk menutup Selat Hormuz selama-lamanya dan mengawal minyak seluruh dunia. Sekarang mereka sedang panik kerana mereka tidak dapat menghentikan apa yang sedang datang. Ukraine baru sahaja melakukan sesuatu yang tiada siapa sangka. Ukraine telah menghantar senjata yang paling ditakuti oleh Iran terus ke tengah-tengah Teluk Parsi. Drone Laut Ukraina. Drone yang telah menenggelamkan sebahagian armada Rusia di Laut Hitam dan kini dapat membuka Selat Hormuz sekali dan untuk selamanya. Iran tidak dapat menghalanginya. Dan yang paling mengagumkan, Presiden Volodymyr Zelensky baru sahaja mengesahkan semuanya secara terbuka di hadapan para delegasi dari lebih 30 negara. Apa yang akan saya tunjukkan kepada anda di sini akan mengubah keadaan. Seperti yang anda mungkin sudah lihat, sejak operasi kemarahan epik Amerika Syarikat pada Februari 2026, Iran telah membalas, menjadikan Selat Hormuz sebagai medan perang terapung. Dan selat itu adalah salah satu laluan paling penting di planet ini. Sebanyak 20% daripada keseluruhan minyak dunia melalui kawasan itu. Ini bermakna sebarang gangguan di situ akan terus memberi kesan kepada harga minyak di seluruh dunia, kos tenaga, pengangkutan barangan dan ekonomi global secara keseluruhan. Apabila aliran itu disekat, harga akan naik. Di semua benua, ia memberi kesan kepada industri, kerajaan dan keluarga di hampir setiap negara. Rezim itu menggunakan drone Shahed, bot laju, ranjau laut dan ancaman kapal selam untuk menyekat semuanya. Hasilnya adalah satu bencana besar. Ekspor harian minyak dari negara-negara Teluk jatuh daripada 12.3 juta tong kepada hanya 7.8 juta, hampir 40% kurang. Tim analisis menganggarkan bahawa jumlah kerugian boleh melebihi $50 bilion. Harga minyak melonjak naik. Kapal-kapal terhenti selama berminggu-minggu, kelasi dalam keadaan panik dan seluruh dunia merasai kesannya pada poket masing-masing. Tetapi sekarang, seseorang telah memutuskan untuk benar-benar membalas balik. Sementara semua orang memerhatikan pertelingkahan antara Amerika Syarikat dan Iran, Ukraine telah mengalami transformasi yang mengagumkan. Ukraine telah menjadi kuasa besar dunia baharu dalam bidang drone. Zelensky mengumumkan perjanjian pertahanan selama 10 tahun dengan Arab Saudi, Emiria Arab Bersatu dan Qatar. Perjanjian yang beliau sendiri gelar sebagai perjanjian drone. Dan perjanjian-perjanjian ini jauh melampaui sekedar di atas kertas. Ia merangkumi pemintas udara yang sudah pun menembak jatuh Shahed di Teluk dan kini juga drone laut. Dan ada lagi, kontrak-kontrak tersebut turut merangkumi pengeluaran bersama. Kilang-kilang dan barisan pemasangan sedang dibina baik di Ukraine maupun di negara-negara Teluk. Ini bermakna ia bukan sekadar pemindahan teknologi. Ini adalah satu perkongsian sebenar dengan pembuatan tempatan, pelaburan berbilion dan pengalaman Ukraine dibawa ke Timur Tengah. Negara-negara Teluk bukan sekadar akan membeli drone. Mereka akan menghasilkan bersama dengan Ukraine mewujudkan industri pertahanan sendiri yang bebas dan berdikari. Perkongsian ini juga membawa kepada Ukraine minyak, diesel dan sumber keuangan yang diperlukan untuk terus menentang Rusia. Ini adalah situasi menang-menang yang sebenar, di mana kedua-dua pihak menjadi lebih kuat dan dunia mendapat satu kuasa baru yang mampu melindungi laluan laut yang penting. Di sidang kemuncak keselamatan, Zelensky terus terang berkata, jika kita mempunyai perjanjian drone dengan negara-negara Timur Tengah, drone laut kita juga termasuk. Kita boleh mengambil bahagian dalam pertahanan. Kita boleh membantu dengan konvoi. Dan sementara Zelensky membuat perjanjian itu, lebih daripada 228 pakar Ukraine sudah berada di Timur Tengah di 5 negara Teluk. Mereka bukan sahaja melatih, mereka berada di barisan hadapan memusnahkan drone Shahed Iran secara masa nyata. Pakar-pakar ini sudah berkhidmat di Qatar, Emiria Arab Bersatu, Arab Saudi, Kuwait dan Jordan. Mereka membawa pengalaman menghadapi ribuan drone Rusia dan kini mereka menggunakan taktik yang sama terhadap Shahed Iran. Bayangkan, orang yang bertahun-tahun berjuang di Laut Hitam kini berada di Teluk Parsi, mengajar dan beroperasi bersama sekutu Arab. Ini bukan sekadar bantuan teknikal, ini adalah pemindahan pengetahuan peperangan sebenar yang telah diuji dalam pertempuran. Dan ia sedang mengubah cara dunia memandang pertahanan maritim.
Ukraine bukan lagi negara yang meminta bantuan, tetapi telah menjadi rakan yang semua orang mahu di sisi mereka. Permintaan telah diterima dari 11 negara tambahan dari Teluk Timur Tengah dan juga dari Kaukasus. Ini menunjukkan bahawa perjanjian drone sedang menjadi satu gerakan yang jauh lebih besar daripada apa yang sesiapa pun bayangkan. Ukraine sedang membina rangkaian pakatan yang jauh melangkaui perang menentang Rusia dan boleh mengubah keseimbangan kuasa di Timur Tengah untuk tahun-tahun akan datang. Ia seolah-olah Ukraine telah berubah daripada seorang pelajar kepada seorang guru dalam bidang drone dan kini sedang mengajar seluruh dunia bagaimana menggunakan teknologi ini untuk melindungi laluan strategik. Dan inilah yang benar-benar membimbangkan rejim Iran, Magura V7, raksasa laut Ukraine. Ia mempunyai kelajuan pelayaran sebanyak 43 km sejam, tetapi boleh mencapai 72 km sejam apabila perlu mengejar. Ia mempunyai autonomi selama 48 jam di laut dan jarak lebih daripada 1,480 km. Dan yang paling utama, ia boleh membawa sehingga 650 kg bahan letupan. Terdapat versi yang lebih canggih lagi yang membawa peluru berpandu udara ke udara jenis AIM-9 Sidewinder, menjadikan drone laut ini sebagai pemburu sebenar drone musuh di laut. Zelensky telah jelas menyatakan bahawa kedua-dua Magura V7 dan Sea Baby yang terkenal itu termasuk dalam pakej yang sedang dihantar ke negara-negara teluk. Untuk pengetahuan anda, semasa latihan NATO di Portugal pada bulan September 2025, rakyat Ukraine telah menetuai pasukan merah. Dalam kelima-lima senario simulasi, mereka telah memusnahkan pasukan biru NATO. Satu versi drone telah mensimulasikan penenggelaman sebuah fregat dan berjaya mengganggu radar kapal tersebut tanpa dikesan. NATO sangat terkesan dan jika mereka terkesan, bayangkanlah Iran. Mereka pasti berpeluh sejuk bila mengetahui perkara ini. Kerana apa yang berjaya melawan NATO dalam simulasi kini sedang dipersiapkan untuk digunakan di medan sebenar di teluk. Tetapi Ukraine tidak berhenti berinovasi. Pada 19 April, datang berita yang mengubah keadaan. Drone laut pertama di dunia yang berfungsi sebagai kapal induk terapung. Magura V7 kini membawa dan melancarkan pemintas udara terus dari laut. Bayangkan adegan ini. Sebuah kapal tangki Arab Saudi berlayar melalui selat. Tiba-tiba muncul sebuah Shahed jiran. Magura muncul, melancarkan pemintas dari dek dan dalam beberapa saat drone musuh musnah. Ukraine sudah menunjukkan video operasi ini terhadap sebuah Shahed Rusia. Ia memang sempurna. Ada sebuah bot laju Iran sedang menghampiri. Magura membalas dengan mesingan atau meletup dengan muatan penuh. Bagaimana kalau ia sebuah kapal selam? Ukraine. Baiklah, dia sudah mengujinya terhadap orang Rusia. Dan hasilnya Anda boleh lihat dalam gambar-gambar ini. Sekarang pertimbangkan ini. Iran mempunyai antara 28 hingga 30 kapal selam dan tiada satu pun yang selamat. Anda ingat apa yang drone-drone yang sama lakukan terhadap Rusia? Di Laut Hitam, mereka telah melumpuhkan 1/3 daripada armada Laut Hitam sehingga Mac 2024. Kapal-kapal perang yang kuat telah ditenggelamkan atau mengalami kerosakan serius. Seluruh armada terpaksa melarikan diri ke Novorossiysk. Mereka menyerang sehingga ke jambatan Kerch dan melumpuhkan kapal selam Rusia. Seperti yang Anda boleh lihat, pengalaman tempur yang terbukti ini adalah tepat apa yang sedang dibeli oleh negara-negara teluk sekarang. Dan yang paling penting, Zelensky sendiri berkata bahawa model yang digunakan oleh Ukraine untuk membuka laluan Laut Hitam boleh digunakan terus di Selat Hormuz. Maksudnya, strategi yang sudah berjaya sekali akan diulangi di teluk. Ia seolah-olah Ukraine sedang mengekspor formula yang telah terbukti berkesan menentang armada yang jauh lebih kuat. Fikirkan tentang ini, Rusia mempunyai armada yang besar dengan kapal moden, peluru berpandu canggih dan kapal selam. Walaupun begitu, drone Ukraine telah mengubah keadaan sepenuhnya. Sekarang, bayangkan apa yang drone yang sama ini boleh lakukan terhadap tentera laut Iran yang jauh kurang lengkap. Perubahan besar ini sedang berlaku sekarang. Dan ada satu perkara yang sangat penting di sini. Negara-negara teluk memilih teknologi Ukraine tepat kerana nilai untuk wang yang sangat baik. Drone-drone ini jauh lebih murah berbanding sistem barat yang sangat mahal, tetapi telah diuji dan terbukti dalam pertempuran sebenar.
Sebab itu, orang Arab lebih suka berurusan terus dengan Ukraine. Amerika Syarikat di bawah Trump juga telah menyekat pelabuhan-pelabuhan Iran. Trump dengan jelas berkata bahawa sekatan itu menyebabkan Iran kerugian $500 juta sehari. Tetapi negara-negara teluk tidak mahu bergantung hanya kepada orang Amerika. Mereka telah membuat perjanjian secara langsung dengan Ukraine. Ia adalah satu perjanjian yang sempurna. Ukraine mendapat minyak, diesel, wang dan peluru berpandu Patriot. Orang Arab mendapat teknologi anti-drone terbaik di dunia. Dan Iran semakin terasing. Selain itu, Zelensky telah menjelaskan bahawa drone laut Ukraine mungkin akan hadir secara langsung di Selat Hormuz untuk mengiringi konvoi dan melindungi pelayaran komersial. Maksudnya, bukan sekadar teknologi yang diberikan, mungkin akan ada kehadiran operasi sebenar drone Ukraine di rantau itu. Ukraine bukan lagi sekadar sebuah negara yang bertahan, ia telah menjadi pengeksport keselamatan global. Ukraine kini menerajui dunia dalam bidang drone perang. Dan kini Ukraine sedang mengubah keseimbangan kuasa di Timur Tengah. Iran telah bersumpah untuk menguasai Selat Hormuz. Namun hari ini, rejim itu sendiri tidak mampu menghalang drone Ukraine daripada memasuki gelanggang. Ini bukan tentang kemenangan ketenteraan. Ini adalah bukti bahawa pada abad ke-21, sesiapa yang menguasai drone akan menguasai lautan, langit dan dunia. Jika anda sampai ke sini, anda faham betapa besarnya perubahan ini. Dan sekarang, keupayaan untuk membuka Selat Hormuz adalah jauh lebih besar daripada apa yang sesiapa pun bayangkan beberapa bulan lalu. Dan Ida? Baiklah, mereka tiada jawapan untuk apa yang bakal tiba. Sekarang saya mahu tahu pendapat awak. Awak rasa Iran masih boleh bertindak balas atau rejim itu sudah tamat? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen. Saya baca semuanya. Dan jika anda suka video ini, aktifkan loceng supaya tidak terlepas perkongsian kami yang seterusnya. Jumpa lagi.